الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah. Kita sambung hadis ke-32 muka surat 119. Terdengar suara aneh dari awal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا سرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان الاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحابة الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. رواه Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki sedang berjalan-jalan di kawasan tanah lapang yang tidak berair, padang pasir. Dalam matan tadi disebut falah. Falah padang lapang, padang pasir. Kalau falah dengan huruf ha, falah itu kejayaan. Jadi azan sebut ha, hayya 'alal falah. Jangan sebut hayya 'alal falah.
Kalau falah, jom kita ke padang. Kalau falah, jom kita menuju kejayaan. Baiklah, kini berjalan di tengah padang pasir. Tiba-tiba dia terdengar satu suara aneh yang memberi arahan kepada awan. Dengar suara tapi tak nampak apa, dengar suara je. Bahasa Arab panggil hatafa hatifun. Hatafa hatifun, dengar suara saja. Dulu telefon macam ni telefon bimbit ni, Arab panggil hatif. Sebab kita hanya boleh dengar suara, tak boleh tengok orang. Gambar pun tak boleh, kamera pun tak ada. Telefon bimbit ni hatif yadawi. Hatif yadawi. Yadawi itu tangan. Telefon tangan yang mana hanya boleh dengar suara sahaja. Lepas tu perkembangan boleh hantar SMS. Lepas tu perkembangan boleh hantar gambar MMS. Lepas tu sekarang WhatsApp, Telegram, Instagram, berapa kilogram semua, gram semua ni. Facebook, semua boleh. Itu teknologi. Mula-mula dulu telefon dia keluar seketul besar. Lepas tu dia main dalam bentuk kecil, nipih. Macam tu. Lepas tu SMS, mungkin adik-adik tak sempat kot zaman SMS, MMS. Jadi hak mula-mula telefon tu Arab panggil hatif. Hatif ni kedengaran suara, tak tahu siapa. Suara je bunyi. Telefon rumah tu pun hatif. Ha alif ta fa. Boleh dengar suara je. Jadi seorang lelaki berjalan, tiba-tiba dia dengar suara, tak nampak siapa, dengar suara je. Boleh berlaku tak? Boleh. Mungkin suara malaikat, mungkin suara jin Islam, bunyi suara. Suara itu berbunyi, siramlah kebun si fulan itu. Suara ni bagi arahan kepada awan. Suara malaikat lah tu. Malaikat Mikail lah. Malaikat yang jaga buah-buahan, rezeki, awan, hujan kan. Tugas Mikail lah. Alaihissalam. Kita berhenti takat ni dulu. Boleh tak dengar suara? Tak nampak makhluk, dengar suara je. Boleh tak? Boleh. Rasulullah berjalan balik dari Gua Hira, dengar suara. Ya Muhammadu, anta Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu utusan Allah. Nabi Muhammad cari. Tak nampak siapa. Dengar lagi. Ya Muhammadu, anta Rasulullah. Tengok, tak ada siapa. Tengok depan tak ada, belakang tak ada, kiri kanan tak ada. Angkat. Tengok atas, tengok ada Jibril. Dia buka sayap dia. Tutup langit. Sayap Jibril macam besar. Tutup langit. Kelam dunia. Sampai Nabi rebah pengsan. Itu cerita Nabi. Cerita seorang yang soleh. Seorang waliullah. Nama Ibrahim bin Adham. Dia dulu suka memburu bawa duk galah tu. Galah pemanah. Busur dia. Bawa hutan memburu. Tak salah memburu, tapi dia lebih-lebih sangat. Dia anak kerabat diraja. Ibrahim Adham ni anak kerabat diraja. Dia suka buang masa. Kadang semayang, kadang tak semayang. Banyak masanya memburu binatang. Tak belajar, fardu ain. Kau memburu je. Memburu boleh, tapi jangan lebih-lebih sangat. Kontrol lah minat tu. Satu hari dia masuk hutan nak memburu. Tiba-tiba dia dengar suara. Ya Ibrahim, alihadha khuliqta. Wahai Ibrahim, Ibrahim Adham nama dia, Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim, ya Ibrahim, alihadha khuliqta. Kerana inikah Allah Ta'ala ciptakan kamu. Allah buat kamu ni, kamu nak untuk ni je kah? Buang masa macam ni. Baru dia tersedak, baru dia insaf. Deep lah suara teguran. Teguran tu sentuh hati kecil dia. Maka dia pun fikir, kita ni diciptakan untuk jadi hamba Allah, mengabdikan diri, menyembah Allah. Gitu. Seorang lagi, nama Sufyan. Ulama besar juga ni. Sufyan Al-Thawri. Thawri tu lembu jantan. Dia digelar Al-Thawri, lembu jantan, ataupun setengah orang terjemah apa?
Kerbau. Sufyan Ats-Tsauri. Kerbau ataupun lembu jantan. Kerana dia masuk masjid, dia tak ada adab. Dia masuk kaki kiri. Masuk ke kiri. Masuk ke kanan kan? Masuk ke kiri. Maka dia ditegur. Oi Sufyan. Kerbau. Oi Sufyan kerbau. Ataupun Sufyan lembu jantan. Gitu. Ya Sufyan Ats-Tsauri. Maka lekatlah namanya Tsauri. Mengikut sebahagian riwayat. Orang lain tak dengar. Dia dengar. Macam tu. Benda boleh harus berlaku. Tapi kita tak maulah. Kita duduk di rumah kita seorang-seorang, tiba-tiba dengar orang duk panggil nama kita. Jin ke apa tak tahu duk panggil kita, duk ngusik kita, tak maulah. Tapi benda tu boleh berlaku. Mungkin malaikat, mungkin jin. Baik. Seorang lelaki berjalan-jalan, tiba-tiba dia mendengar bunyi suara. Isqi hadiqata fulan. Siramlah kebun si fulan itu. Tajuk ini berkebun. Tajuk kita tanam pokok. Tajuk kita bercucuk tanam. Hadis ni cerita cucuk tanam pokok. Akhlak mulia antaranya banyak. Akhlak mahmudah. Akhlak yang dipuji banyak. Antaranya rajin bercucuk tanam. Tanamlah jagung ke, tu akhlak mulia. Tanam kacang bendi, akhlak mulia. Kacang panjang, kacang buncis. Rajin bercucuk tanam. Paling mudah tanam apa? Tanam serai. Tanam ubi kayu. Tak payah berbaca. Tanam pokok tu dapat pahala. Akhlak mulia tu. Rajin bercucuk tanam. Hadis ni nak bagi tahu tu lah kelebihan bercucuk tanam. Bagus. Buat bendang. Bagus. Berapa banyak pahala petani-petani ni kita duk makan nasi daripada padi, daripada tanaman bendang mereka. Dapat pahala kat ni. Kita makan lauk ikan, pahala kepada nelayan. Lauk ayam, pahala kepada penternak. Lauk kambing, daging, sayur. Semua ni orang Islam kalau dia buat kerja, cari rezeki yang halal, selain daripada dia dapat rezeki yang halal, dia dapat pahala. Nabi SAW dalam hadis yang lain Nabi sebut, siapa tanam pokok apa-apa lah, kalau burung makan sekalipun, dia dapat pahala sedekah. Kalau dia curi, dia tanam pokok pisang, dia tak sempat tebang, take pit ambil, take pit cepat. Take pit cepat. Buah nyok masak, tak tunggu luruh. Hang tak luruh, ku naik ambil. Tu take pit. Take pit punya prinsipnya, buah nyok, kalau luruh, dia kutip. Kalau tak luruh, dia naik ambil. Macam tu. Jadi kita tanam pokok nyok ke, pokok pisang ke, kalau burung patuk makan, kita dapat pahala sedekah. Kalau orang curi, kita dapat pahala sedekah. Kalau kita boleh ambil makan rasa, lagi bagus. Kenyang dapat, sedekah dapat. Dan kalau kita mati, anak cucu cicit kita yang makan, kita dapat pahala sedekah jariah. Dapat pahala sedekah jariah. Dia lain tu. Sedekah jariah, kita mati dah. Orang duk memanfaatkan pokok manggih, pokok derian tu. Habuan anak cucu lah. Kalau jual pun, duit dapat, pahala pun dapat. Ini bentuk sedekah jariah. Siapa ada tanah, tanam lah. Pokok pelam. Pokok yang umur panjang lagi bagus. Habuan anak cucu. Pelam, manggih, pokok apa lagi? Pokok derian. InsyaAllah lah. Kalau dengan izin Allah, umur panjang. Hatta Nabi SAW sebut, kalau dunia ni dah nampak dah tanda-tanda nak kiamat. Nampak dah tanda-tanda dia. Akhir zaman, mungkin matahari dah terbit belah barat. Ataupun Nabi Isa dah turun. Jangan kecewa. Ada benih tanam. Ada benih pelam. Tanam lah. Jangan kata tanam pun sekali tak ada nak makan, kiamat. Nabi kata kalau di tangan kita ada benih. Benih cabai, tanam cabai. Benih bendi, tanam bendi. Benih biji derian, tanam. Tanam. Itu. Bercucuk tanam ni, Nabi suruh. Walaupun dah dekat nak kiamat. Sekarang nampaknya macam nak kiamat tu. Ramai alim ulama mati. Hari-hari ada orang mati. Saya hari ni saja, hak saya tahu, hak saya dapat tahu, hak saya tengok dalam Facebook, orang-orang yang dekat yang saya kenal. 5-6 orang mati. Hari ni saja. Tak kira lagi kemarin. Tak kira lagi esok.
No? Tu orang yang kita kenal, hak kita tak kenal, dia beradik orang lain pun ramai tu. Setiap hari ada kematian. Maknanya hampirnya kepada kiamat. Kita jangan fikir takut dunia nak hancur ni. Selagi kita masih hidup, kita buat kerja kita. Hak bertani, terus bertani. Hak ternak, terus ternak. Hak mengajar, terus mengajar. Jangan duk fikir kiamat sampai kita serabut kepala sampai tak mahu nak buat kerja apa. Tak betul. Duk fikir kiamat sampai tak mahu buat kerja, tak betul. Nabi kata, terus tanam. Tanam pokok. Dah ada benih, tanam pokok. Maknanya kerja mesti, kehidupan mesti kita teruskan. Baik. Allah suruh malaikat perintahkan awan turun ayat hujan. Kemudian awan itu segera bergerak menuju ke tempat yang diarahkan, lalu menuangkan airnya di atas tanah lapang berbatu hitam itu. Tiba-tiba aliran air yang banyak bercantum menjadi satu. Satu aliran sahaja. Lelaki itu terus mengikuti aliran air. Hujan turun tang lain, tapi air tu bawa pergi kebun Fulan bin Fulan tadi. Hujan turun di sini, tapi dia mengalir macam ular. Dia mengalir sampai ke kebun tu. Kemudian tampaklah seorang lelaki yang berdiri di kebunnya, mengalirkan air itu dengan alat bajaknya. Dia tanya, "Hai hamba Allah, siapakah nama tuan?" Lelaki itu mengajukan soalan kepada pemilik kebun. Pemilik kebun berkata, "Namaku Fulan bin Fulan." Dan ternyata nama pemilik kebun ini sama dengan nama yang didengar oleh lelaki itu di awan tadi. Pemilik kebun bertanya, "Mengapa anda tanya nama saya?" Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya tadi saya mendengar satu suara aneh di awan. Suara itu berkata, siramlah kebun si Fulan itu. Dan nama yang disebut di awan itu benar-benar sama dengan nama Tuan." Maknanya malaikat kenal dia. Malaikat kenal dia. Sebut nama tu makna malaikat kenal. Nama penuh. Memang nama dia. Hebat pakcik ni. Tu yang kadang-kadang kita tengok orang biasa-biasa, rakyat biasa je. Petani-petani, peladang-peladang. Tapi mereka semayang 5 waktu. Zakat, mereka duk bayar. Mereka tak sibuk sangat lah, jaga pokok lah. Hidup cara kampung kan. Makan apa yang ada keliling. Makan pucuk-pucuk, ulam-ulam. Nampak biasa je. Tapi Nabi kata, boleh jadi orang yang kamu tengok biasa-biasa. Rakyat biasa ni, lau aqsama ala Allah la abarrahu. Kalau dia berdoa dan dia bersumpah dengan nama Allah, Allah mustajabkan doa dia. Orang biasa kadang-kadang tu dia waliullah. Kita ingat wali ni kena lilit serban, kena pakai jubah, dah biasa. Kadang ni pelilit pun bukan serban, kain tola lilit kepala. Kain tola, pegang cangkui, berlemuh dengan selut. Tapi time semayang dia pergi semayang. Hidup dia pun tenang, tak kalut, duduk kampung. Tak kaya sangat, tak miskin, hidup sederhana. Tapi mana tahu kata Nabi, orang-orang macam tu, doa mereka mustajab. Mereka tu wali mastur, wali yang tak dikenali. Mereka pun tak tahu kata mereka wali. Orang pun tak tahu. Di sisi Allah, nama mereka harum, mewangi, terkenal di alam malaikat. Ni orang tua-tua kampung, haji-haji, tok-tok lebay kampung kan. Kalau dulu, waktu bukan zaman PKP pandemik ni, maghrib, start motor pergi masjid, duduk sampai insya, subuh pergi, zuhur, asar. Biasa-biasa je. Nak kata mengaji pandai sangat pun tak. Tapi ni pun dia buat bendang tu, setahun 2 kali keluar zakat. Setahun 2 kali. Allah Ta'ala bagi hidup bahagia, badan sihat, peluh keluar. Dan Allah bagi anak-anak mereka berjaya. Berkat tu. Berkat titik peluh, susah payah, tanam sendiri, usaha sendiri kan. Bercucuk tanam tu, berkat di situ. Baik, contohnya lelaki ni sebagai satu contoh. Seorang petani yang beriman, bertakwa. Di dunia orang tak kenal dia. Tapi dia atas langit sana tu. Di bumi tak dikenali, dia atas langit malaikat kenal. Siapa nama dia? Maka dia ni pun tanyalah, sebenarnya apakah yang anda lakukan? Pemilik kebun menjawab, oleh kerana kamu bertanya soalan ini, aku ingin memberitahumu
bahawa aku selalu memperhatikan jumlah hasil yang didapati dari kebun ini. Kemudian aku bersedekah dengan sepertiganya. Aku makan bersama keluarga aku sepertiga. Dan sepertiga lagi aku kembalikan kepada kebun ini sebagai biji benih. Dia buat bagi tiga macam selalunya kita daging korban lah. Korban kita bagi tiga kan. Tak, hasil dia bagi tiga. 1/3 sedekah. 3 dia makan. 1/3 lagi dia untuk tanam semula lah. Biji benih ke untuk beli baju ke apa kan. Macam tu. Banyak tu dia sedekah tu. Orang buat bendang ni, kadar sedekah dia 10%. Tak sampailah 1/3. Kalau 1/3, 33%. Yang Allah wajibkan 10%. Dan tanaman-tanaman lain tak kena zakat, melainkan kalau dia berniaga. Zakat perniagaan. Baik, keterangan. Pertanian sangat digalakkan dalam Islam. Orang-orang Mekah, mereka pandai berniaga. Tu kerja ni pun berniaga. Orang Madinah pandai bercucuk tanah. Tak pandai berniaga. Di Madinah yang pandai berniaga ni Yahudi. Bila orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, tergugatlah perniagaan Yahudi. Sebab orang Mekah pandai berniaga. Orang Madinah pandai bercucuk tanah. Tanam kurma, tanam anggur. Macam tu pokok-pokok yang ada di sana lah. Ia dapat menyihatkan tubuh badan dan mengundang redha Allah. Nabi kata malaikat kenal ni pasal Allah perkenalkan. Satu lagi, kalau kita baca Quran sama-sama, tadarus. Siapa berhimpun di rumah Allah, masjid. Sekarang tak boleh nak berhimpun di masjid, berhimpun di rumah masing-masing. Dalam hadis sebut, tidaklah berhimpun di rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan bertadarus, belajar, tegur menegur. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka tadarus Quran bersama-sama, melainkan dipayungi rahmat, diturunkan sakinah, ketenangan. Wa dzakarahumullah, dan Allah menyebut nama mereka di khalayak malaikat. Popular lah. Orang baca Quran di rumah-rumah Allah, bukan baca seorang-seorang, ada grup tadarus. Mereka ni dapat sakinah, dipayungi rahmat, kasih sayang Allah, dan nama mereka harum di alam malaikat atas langit sana. Diumumkan. Allah sebut nama mereka kepada para malaikat. Allah sebut nama. Kita kalau DJ radio sebut nama kita pun kita seronok. Kalau pembaca berita sebut nama kita, kalau boleh kita nak tengok balik ulangan tu. Kawan kita kata, hang tengok berita tak semalam? Pembaca berita sebut nama. Berita pukul apa? Kita cari dalam internet balik, nak tengok balik kan rakaman dia. Pembaca berita sebut nama kita, seronok dah pasal orang pakat dengar. Nama kita masuk TV. Kalau muka kita masuk TV lagi syok. Tak biasa masuk TV, perak kan. Muka masuk TV, orang yang TV rosak, dia sanggup beli TV baru. TV rumah dia rosak banyak bulan dah. Wartawan main buat liputan, dia pergi jenguk-jenguk, dia rasa muka dia masuk, rasa-rasanya. Liputan COVID ke apa ke, kebakaran ke, wartawan ambil gambar kan, ada orang duk cakap, ketua kampung cakap, tu imam cakap, dia duduk belakang, dia duduk jenguk-jenguk, dia rasa mesti muka aku masuknya. Sanggup beli TV tu, berhutang pun tak apa. Dan tanya wartawan bila nak siar ni, wartawan kata esok kita akan siar dalam berita jam 8. Dia start motor pergi beli TV tu, sanggup. Kalau tak beli TV pun dia minta siapa-siapa yang tengok tolong ambil lah gambar tu, rakam. Hantar kat dia, hantar dalam WhatsApp ke, buh dalam Facebook ke. Syoknya muka masuk TV. Syok tu. Perak lah kalau orang duk biasa masuk, tak apalah. Ni kita hak jarang-jarang masuk TV, boleh masuk sekali mau tak syok. Syok. Orang sebut nama kita pun syok. No? Orang duk berlakon kan, tengok orang duk berlakon di kampung, di surau. Tu, hak duk semayang berjemaah tu bila berlakon, dia syok.
Saya tak tahulah dia dapat berapa ringgit. Pelakon tambahan lah. Pelakon tambahan. Lepas sembahyang surau tu, orang pun buat lakonan di surau tu. Bolehlah masuk dalam drama tu 2 minit, 3 minit. Seronok punya tu. Mesti syok punya. Betapa gembiranya Allah Rabbul Alamin sebut nama kita di depan malaikat tu. Atas langit tu berjuta, berapa million, berapa trilion malaikat. Allah duk umum. Dia ni baca Quran. Dia ni duk tadarus. Tapi lah kita tak boleh tadarus di masjid lah. Kita baca sama-sama lah surah Waqi'ah pukul 7 pagi. Walaupun di rumah kita, bukan di masjid, mudah-mudahan nama kita disebut oleh Allah kepada malaikat. Biar di dunia orang tak kenal kita, biar di bumi orang tak kenal kita, tapi makhluk-makhluk Allah di atas langit, para malaikat kenal kita, alamat kita, nama penuh kita, semuanya ni pun tahu, insya-Allah. Jadi antaranya selain daripada tadarus ialah ni pencucuk tanam ni pun malaikat kenal kalau dia beriman. Petani akan memperolehi pahala sedekah dari hasil buah-buahan atau biji-bijian yang diusahakan itu. Sama ada ia dijual atau dia memakannya atau dimakan oleh binatang atau dicuri. Petani yang baik tidak akan melupakan tanggungjawabnya iaitu mengeluarkan zakat dan bersedekah. Mereka bergembira dapat mengeluarkan zakat setiap musim. Bergembira kerana selalu dapat melaksanakan rukun Islam yang keempat itu. Allah memberkati mereka, usaha mereka dan menundukkan langit dan bumi kepada mereka. Hadis ke-33, hadis ni panjang. Hadis ni kita pernah sebut dah ketika kita baca kitab Tanwirul Masalik di bawah tajuk bertawassul dengan keluarga Nabi. Seperti Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas, pak saudara Nabi. Allah turunkan hujan. Tawassul ni ada banyak. Antaranya bertawassul dengan amal soleh. Dalam ni ada cerita 3 orang yang terperangkap dalam gua. Kemudian mereka berdoa seorang demi seorang. Orang pertama doa, orang kedua pula doa, orang ketiga pula doa. Minta Allah Ta'ala gerakkan batu yang menutupi gua tu, minta bergerak dan mereka boleh keluar. Dan masing-masing mengingati amal saleh, amal yang istimewa yang pernah mereka buat. Mereka sebut dekat Allah. Orang pertama, dia bawa balik susu, mak ayah dia tidur lah. Kan, anak dia teriak nak minum. Dia biasanya kalau beli apa-apa makanan, dia bagi mak ayah dia makan dulu. Dia tak bagi ke anak dan isterinya. Mungkin syariat mereka macam tu. Kalau syariat kita boleh je bagi ke anak makan dulu. Mungkin syariat dia tak boleh. Dia tunggu. Nak gerak, nak kejut mak ayah. Kesian pula dah tidur kan. Tunggu sampai subuh mak ayah dia bangun. Sedangkan anak dia teriak malam tu nak susu. Dia tak bagi. Dia pegang susu. Tunggu Tok dengan Tok Wan bangun. Barulah dia bagi kat mak ayah dia. Lepas tu bagi kat anak dia. Yang herannya Tok Wan ni pun tidur nyenyak. Cucu duk riau tu. Nak susu kan. Tak jaga-jaga. Tok nak jadi cerita tu. Tak jaga-jaga. Tu orang pertama. Jikalau apa yang ku buat ni ikhlas ya Allah. Kau bagilah pintu gua batu ni bergerak. Bagi boleh nampak cahaya matahari. Dia pun tak gopoh. Dia minta bagi gerak sikit. Merayu dekat Allah bagi gerak sikit. Bagi boleh nampak cahaya matahari. Ruang udara. Oksigen boleh masuk. Allah bagi bergerak. Gerak sendiri tu. Bukan kata baca mentera macam Piramli tu. Piramli nak buka pintu gua. Main sing mata kaji. Macam mana? Buka ada cara. Tutup ada baca hak lain pula kan. Ni baca doa. Allah bagi pintu tu. Batu tu berat tu. Tolak tak boleh. Gelap gelita. Ni pun hujan. Ni pun masuk dalam gua. Lepas masuk. Terus batu golek-golek. Pum. Tutup bangun. Allahu Akbar. Allah bagi bergerak. Nampaklah sikit cahaya. Orang kedua pula doa. Dia kata dia hampir-hampir nak memperkosa seorang perempuan. Dia dah bayar duit semua dah. Perempuan tu kata kat dia.
Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Dengar nama Allah, dia jadi gementar satu macam. Duit dia tak minta balik dan dia lepas perempuan tu. Dia tak berkuasa. Dia tak rogol. Duit dia bagi dah. Berapa? 100 dinar. Banyak tu. 100 kali 800 ringgit. 100 dinar kena kali 800 ringgit. Kita tahulah 80 ribu bah. Banyak. Tapi dia kata dah bagi-bagi. Ambil ke hang lah duit tu. Dia tak jadi nak memperkosa, merogol perempuan. Semata-mata kerana gerun teringat Allah. Ittaqillah. Takutilah Allah. Perempuan tu kata. Tak dia tu. Dan hak ketiga ni, dia upah orang suruh tanam padi. Upah bendang. Buat bendang bagi upah. Dia nak bagi upah. Kawan tu tak mau pula merajuk ke mana. Tak mau. Orang tu kata sikit. Dia dah sepakat dah nak upah sekian-sekian banyak. Bila dia nak upah, kawan tu buat menyebai. Tak mau pasal sikit lah apa. Tak apalah. Dia simpan duit tu. Duit nak upah. Pengupah tu. Dia simpan. Dia beli lembu. Lembu beranak. Duit dia banyak. Dia ambil pengembala lembu, jaga lembu. Setelah bertahun-tahun, kawan tu main tuntut balik. Mana pengupah saya tanam padi? Saya upah tabung baja, upah meracun tu mana? Hang tak bayar lagi upah. Kawan ni kata, ya aku nak bayar, hang lari merajuk itu kan. Lah ni hampir tengok tu ada lembu, berpuluh-puluh ekor tu. Dan ada pengembala lembu, hamba abdi. Semua tu hasil daripada duit pengupahan. Sekarang dah bertukar jadi beberapa ekor lembu. Dah bertukar jadi pengembala lembu. Semua tu asal itulah aku kembangkan. Aku jana pendapatan daripada duit pengupahan. Dah ambil tuntut hari, hang ambil semua. Lembu-lembu hang ambil. Sekali dengan hak jaga lembu tu pun, dia tu hamba aku bagi kat hang ambil semua. Kawan ni kata, ni serius ke ni? Kan melawak? Tak, serius bukan melawak. Maka dia pun ambil habis lembu. Tak tinggal sekok pun. Aku pun tak berasa apa. Memang aku nak bagi kat dia. Jika aku buat tu ikhlas, ya Allah, tolonglah bagi buka pintu gua. Pintu gua ni bergerak sikit. Akhirnya mereka boleh keluar. Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Amal soleh ni banyak. Bila kita dalam masalah, cuba kita fikir apakah amal soleh yang paling ikhlas. Apakah amal soleh yang paling ikhlas kita buat. Orang tak tahu tu rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah bertanya seorang pensyarah. Dia ni dulu pensyarah maktab perguruan. Setelah dia pencen, gaji besar lah no. Dia main khidmat mengajar di sekolah agama rakyat. Dan dia tak ambil gaji khidmatnya. Kalau orang bagi pun malu lah. Sikit sangat duit gaji, duit sagu hati tu dia pun tak mau ambil. Dia mengajaknya. Duit pencen pun banyak dah. Dia mengajak lillahi ta'ala. Ada sagu hati bulanan, dia ambil, dia bagi balik dekat sekolah agama tersebut. Saya pernah sembang. Dia kata saja tak mau ambil lah. Nak khidmat tua-tua ni, mengajak sekolah agama. Mana tahu dia kata kok yang ni lah yang Allah Ta'ala pandang. Amal soleh dulu duk kerja pasal makan gaji. Dulu kerja untuk dapat pendapatan. Mai tua-tua ni nak berkawan lah bahasa dia. Nak berkawan dengan budak-budak pondok. Nak khidmat, nak mengajak mereka. Dia ajak lah matematik, sains, apa yang dia boleh. Begitu. Kerana nak cari satu amal soleh yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak khidmat untuk penuntut ilmu agama. Baik, kita tengok terus muka surat 127. Keterangan. Hadis ini mengajar kita cara untuk melepaskan diri ketika ditimpa kesempitan dan kecemasan. Berdoalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Allah pasti menolong hambanya. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Maksudnya sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Allah berfirman lagi dalam surah An-Naml, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
wa yakshifus su'. Maksudnya siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesempitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan. Ayat ni dalam buku yang saya susun bersama pelajar-pelajar, 40 kisah menarik dalam Al-Quran. Ada ayat ni, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa ada buku tu 40 kisah menarik dalam Quran, tengok dalam tajuk dikelilingi tengkorak yang sangat banyak. Ada seorang lelaki, kata Imam Ibnu Kathir dalam kitab tafsir, dia hurai ayat ni, dia bawa cerita seorang lelaki yang masuk perangkap pembunuh. Pembunuh tu bawa dia ke satu tempat yang sangat menakutkan, banyak tulang-tulang tengkorak. Rupanya pembunuh ni nak bunuh dia, nak ambil duit dia dan nak rampas kuda dia. Bila sampai situ, dia pun tenggelam punca, nak lari tak boleh, orang nak bunuh. Dia minta izin untuk solat 2 rakaat. Usalli apa? Usalli sunnatas syahadah. Saja aku sembahyang sunat sebelum mati syahid. Usalli sunnatas syahadah. Yang mana pada zaman Nabi Muhammad, seorang sahabat nama Sayyidina Khabab bin Arid pernah melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum dibunuh, sebelum mati syahid. Dan Nabi pun tahu, Nabi ikrar, Nabi tak komen, Nabi tak tegur, mana benda tu boleh buat. Usalli sunnatas syahadah. Jadi laki ni dia tengok tengkorak penuh. Rupa-rupanya yang dia bawa itu penjahat. Dia tolong bawa orang naik kuda sampai tempat tu. Rupanya yang dia bawa tu penjahat yang nak bunuh dia. Masuk perangkap. Minta izin nak sembahyang 2 rakaat. Penjahat tu izinkan dia sembahyang. Bila dia sembahyang, dia terlupa dah nak baca apa pun dia tak ingat. Kerana terlalu takut. Iftitah tak ingat. Fatihah tak ingat. Apa satu pun tak ingat. Allahu Akbar, duk sengap. Nak baca apa? Hilang punca. Takut ni sampai lupa. Fatihah hak duk baca hari-hari tu pun lupa. Yang laki ni duk ancam dia. Cepat sikit ni, aku nak bunuh orang. Cepat. Tak tahu mental kot. Dia tu gila kot. Kau bunuh orang. Pembunuh besi. Cepat. Duk ancam dia. Lagi ancam, lagi takut. Meleleh keluar peluh. Peluh ni keluar. Lupa. Fatihah dia tahu nak mula tak erti. Lupa. Tengah-tengah dia duk kena ancam, duk kena ugut macam tu. Tapi kira pembunuh tu kira baik bagi peluang dia sembahyang. Bagi peluang dia sembahyang. Husnul Khatimah. Cepat sikit. Kira tak bunuh lah. Habis sembahyang aku nak bunuh orang. Cepat sikit. Selesaikan solat. Dia nak baca Fatihah tapi hilang. Dalam ingatan dia hilang. Allah bagi ilham dia baca ayat ni. Allah bagi ilham. Dia terbaca. Tiba-tiba lancak je daripada lidah dia ni. Lancak je. Dia pun tak hafal ayat ni. Allah nak tolong dia. Dia baca ni. Amman yujibul muttar. Waktu duduk berdiri tu. Amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su'. Dia pun tak tahu ayat apa benda ni. Terkeluar sendiri. Antaqahullah. Allah tuturkan. Allah gerakkan mulut bibir dia. Lidah dia. Dia terbaca ayat ni. Fatihah tak ingat. Iftitah tak ingat. Hak ni pun dia tak ingat. Tapi dia terpancul daripada mulutnya bacaan ini. Bila dia baca ni. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Takat tu je. Ada lagi ayat tu panjang. Dia baca keratan ni je. Tiba-tiba dengar bunyi pertolongan datang. Ada orang naik kuda, pakai serba putih, harum mewangi. Geduguk-gedegak. Ada orang main laju, pekuda laju. Bawa satu besi tajam macam tombak. Dia main dekat, dia tikam dada penjahat ni. Kena jantung, mati. Mati tu dia pun berhenti sembahyang sunat boleh berhenti. Dah mati dia berhenti. Dia tanya siapakah gerangan tuan hamba? Laki itu kata, aku khadam ayat yang kamu baca. Kata Imam Ibnu Kathir, bila kita dalam kesusahan, kesempitan, orang nak buat kita. Orang nak pukul kita. Orang nak bunuh kita. Bacalah ayat ni. InsyaAllah. Allah hantar mai pertolongannya dengan cepat. Siapakah lelaki itu? Dia khadam ayat. Apa makna khadam ayat?
Dia malaikat yang mana bila kita seru dia dengan cara baca ayat ni, kira hotline lah, hotline. Kita baca ayat ni, dia mai lah. Kita panggil dia. Panggilan kecemasan, dia mai tolong kita. Tuan-tuan boleh apa ayat ni? Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su. Ada dalam tafsir Ibnu Kathir dan tafsir Melayu kita Pak Hamka pun ada masukkan dalam tafsir Al-Azhar. Sampai ayat ni, cerita tu akan keluar. Cerita ni cerita pengalaman seorang lelaki yang mana dia macam orang duk bawa teksi, pi balik ambil upah. Tapi teksi zaman dulu kuda lah. Dari Damsyik ke Zabdani. Zabdani, Damsyik, itulah jalan dia. Maknanya, orang yang terlibat ni orang Syria. Kenapa ayat ni? Allah akan hantar pertolongannya datang. Baca insya-Allah ada orang mai tolong kita. Kalau tak orang pun jin Islam ke, malaikat ke akan mai bantu kita. Insya-Allah. Jangan duk lipat muka surat ni apa tu tak hafal, bila dah jadi apa terdesak kereta rosak tengah malam dalam hutan mana ke, baru duk cari mana kitab muka surat berapa lambat baca. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su. Tengok makna dia pun bagus. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesempitan apabila dia berdoa kepadanya? Siapa lagi? Allah lah. Dan menghilangkan kesusahan. Antara cara supaya doa kita cepat dimakbulkan ialah dengan cara bertawassul. Tawassul tak syirik tak syirik. Minta ke Allah. Kalau minta kepada selain Allah, syirik. Minta ke Allah tapi kita guna pendekatan. Kita minta ke Allah, ya Allah bijahin Nabi, dengan berkat Nabi kau tunaikan doa kami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabb, wahai Tuhan, bil Mustafa, dengan keberkatan Nabi Muhammad, balligh maqasidana, tunaikan hajat kami, sampaikan hajat kami. Minta ke Allah, tak syirik. Kita orang pengen bertawassul dengan Nabi Muhammad. Kalau minta, ya wahai Nabi Muhammad, kami ada hajat, kau tunaikan, tu syirik lah. Minta ke Allah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wahai Tuhan, ampun dosa kami yang telah lalu. Wahai Tuhan yang pemurah, luas kepemurahannya. Sama ada bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Kalau kita sebut semua nama Allah dalam satu hadis, sekiranya kita sebut 99 nama Allah, kita nak minta ni kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Wadud. Itu baru kita doa. InsyaAllah makbul doa kita. Tak payah nak ingat 99 no. Kita mula dengan ni. Ya man huwa Allah, nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi. Nasyid Asmaul Husna. InsyaAllah dalam tu ada satu nama yang paling grand. Ismullahil A'zam. Ismullahil Azam. Dalam 99 tu ada satu. 99 tu bukan Allah, tu nama. Allah tu Tuhan, zat yang wajib disembah, yang wajib ada. Allah tu pun nama. Ar-Rahman nama, semua tu nama. Tuhan punya nama Allah, ilah, Tuhan yang kita duk sembah tu. Sebab tu kalau mengaji tauhid, kadang-kadang kita sekali mengaji kita pening juga. Tok guru kata Allah bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Betul ya lah. Nama Tuhan. Nama Tuhan banyak. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syakur. Nabi kata kalau kita sebut semua sekali, lepas tu baru kita doa. Payah nak sebut tu. Kita buat lagu. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Sampai habis lah. Tapi kita duduk menyanyi je, hati kita tak minta. Kita nasyid dalam hati kita minta, insya-Allah makbul. Pasal kita sebut semua nama-nama dia, kita sebut satu. Cukup 99, lepas tu baru kita minta. Apa nak apa.
Ha gitu. Asmaul husna. Asma tu isim, nama-nama. Ismun nama, asma ni nama-nama Allah yang Tuhan punya nama tu, Tuhan yang kita sembah tu lah ilah kita. La ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah illallah, melainkan yang bernama Allah. Gitu. Tuhan yang bernama Allah. Sebut macam tu. Di Syria dulu pernah kemarau ni, ulama-ulama ni berimpun beramai-ramai. Saya tak sempat pergi pasal jauh daripada rumah saya. Saya tengok TV live di Masjid Umawi, Syria. Semua ulama-ulama besar berimpun sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan. Dan mereka pakat-pakat berdoa. Panas. Musim panas, musim sejuk pun tak turun hujan. Selalu musim sejuk turun hujan. Hujan tak turun. Ayak ni dah mula kering. Buat sembahyang minta hujan. Ulama doa. Habis dia ni doa, terus sambung orang sebelah. Semua orang sebelah. Dan saya tengok TV. Saya tak boleh pergi pasal jauh. Rumah saya jauh. Tak ada, kalau saya pergi pun tak mungkin, tak boleh nak muat dah masjid tu. Saya tengok TV je. Sampai giliran Syekh Profesor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Buti orang panggil. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Rahimahullah. Sampai giliran dia tak doa. Orang lain pasing-pasing doa. Dia tak doa. Dia puji Allah. Dia kata, Ya Rab. Dia sebut nama Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Qudus. Ya apa lagi? Ya Muhaimin. Ya Sattar. Ya Mutakabbir. Ya Ghafur. Ya Syakur. Dia duk panggil nama-nama Allah. Duk panggil. Pum. Turun hujan. Panas. Lit lah. Hujan panas. Kenyang. Turun lebat. Tu tak dan lagi nak buka mulut. Nak minta apa ni? Nak minta apa? Dalam hati je duk minta. Ya Allah, kesian kami. Turun hujan. Baru duk bilang nama tu. Wahai Allah. Wahai Tuhan yang nama Allah. Wahai Tuhan yang nama Rahman. Wahai Tuhan yang nama Rahim. Wahai Tuhan yang nama Al-Ghafur. Wahai Tuhan yang Al-Wadud. Wahai Tuhan Al-Syakur. Wahai Tuhan Al-Sabur. Baru duk wahai Tuhan. Baru duk sebut nama. Makbul. Alim kabir, banyak tulis besar. Tulis kitab banyak. Hebat. Warang. Zuhud. Dia baru duk merintih panggil. Nama Allah baru. Hujan turun. Sebelum tu, Arifna, turunkanlah hujan kepada kami. Wala taj'alna minal qanitin. Jangan jadikan kami orang yang kecewa. Arifna, turun hujan, bantu kami. Giliak dia pun nak doa juga. Cuma dia susun sebut nama Allah. Turun hujan. Itu satu cara. Sebut habis nama Allah 99 tu sebut semua. Allahu Akbar. Itu panggil bertawasul dengan menyebut kesemualah nama-nama Allah, sebut semua. Atau sifat-sifatnya tersebut. Sebut wujud, qidam, qudrah, iradah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah, sifat apa lagi, nafsiyah, segala sifat-sifat Allah. Atau perbuatannya. Boleh juga bertawasul dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW. Berkat berdoa dengan doa Nabi-Nabi yang ditimpa ujian berat. Seperti doa Nabi Ayub. Anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Nabi Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan lain-lain. Boleh juga bertawasul dengan menyebut amalan-amalan soleh yang paling istimewa yang pernah kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ni antaranya ni. Start kita kongsi tu. Itu antara doa yang bagus itu. Intro doa. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa sifatikal uzma. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan berkat nama-namamu yang baik dan sifat-sifatmu yang agung. Itu pun boleh juga. Kalau kita sebut secara detail, senaraikan nama-nama Allah, sebut. Jangan malas, sebut 99 tak apa. Permintaan kita biar lambat sikit, sebut dulu. Seru-seru dulu nama-nama Allah tu. InsyaAllah. Siapa yang ada hajat, buat sungguh-sungguh. Puasa sunat pula. Puasa sunat dulu 3 hari. Lepas tu buat sembahyang hajat.
Lepas tu sebut semua nama-nama Allah. Faham pula nama ni apa pengertian dia. Nama ni apa pengertian dia. Dia sebut tu sebut yang berisi, yang penuh dengan kefahaman. Allah bantu, Allah tolong, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.